إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita rafahkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung selepas pada pertemuan yang lalu kita membicarakan berkaitan dengan bapa ataupun kisah yang terakhir daripada perjalanan hidup Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kita sebut pada pertemuan minggu lalu, minggu yang kelima minggu lalu, kisah bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam akhirnya berjaya mengislamkan Ratu Sabah ataupun nama yang diberi dengan nama Ratu Bilqis ataupun Ratu Balqis yang telah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sebut bahawa pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung hadis yang ke-21 muka surat 82 yang menceritakan ataupun tajuk yang diletakkan oleh tuan kitab kita, iaitulah benarkah Maryam kakak kepada Nabi Harun alaihi salam. Baik. Sebelum kita nak membicarakan tentang kisah ataupun tentang hadis yang diletakkan oleh tuan kitab kita, tidak lengkap sekiranya kita tak cerita tentang keluarga sebelum daripada Siti Maryam yang Allah Subhanahu wa taala rekod, Allah abadikan nama dia dalam Al-Quran. Tuan-tuan, selain daripada Maryam ada ayah, ada mak dan ada anak kepada Maryam yang juga Allah Subhanahu wa taala rekod dan rakamkan dalam Al-Quran. Nama yang kita nak sebutkan itu adalah tak lain dan tidak bukan adalah keluarga Imran. Keluarga Imran. Tuan-tuan, dalam Al-Quran begitu mulianya keluarga Imran ini sehingga Allah Subhanahu wa taala letakkan satu nama surah kepada Imran, iaitu Al Imran. Surah Ali Imran. Surah Al Imran. Dan selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beberapa kisah tentang apa yang berlaku kepada keluarga Imran, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, mari sama-sama kita tengok beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala rekod dan Allah rakamkan menceritakan tentang kisah keluarga Imran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran itu sendiri. Allah taala sebut
Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Kalau tuan-tuan pernah dengar ayat ini, ayat yang kita akan bacakan ketika mana kita nak tahnik anak kita. Kita nak buka mulut nak tahnik anak kita pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh kan, kita panggil orang kampung, kita buat kenuri, kita panggil orang-orang soleh, kita panggil alim ulama, kita panggil doktor guru, kita panggil ustaz untuk nak belah mulut anak kita. Ada sebahagian orang dia akan baca ayat ini. Saya ingat ketika kami bersama dengan almarhum Tuan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ketika dalam satu majlis ada satu orang waris, satu orang ayah ni dia bawa anak dia pergi depan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam untuk nak ditahnikkan. Dan ayah dia sendirilah yang baca ayat ini. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Zurriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu alim wallahu sami'un alim ila akhir ayat. Sampailah bila kita ramai-ramai kita akan sambung apa? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kan ramai-ramai kita akan sebut bila ada orang baca Inna Allah astafa, kemudian di hujung tu ramai-ramai kita akan sambung Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ramai-ramai kita akan tutup dengan ayat itu. Baik. Apa makna daripada ayat itu? Kerana daripada ayat ini mempunyai cerita dan juga makna yang begitu baik yang kita nak kupas pada pagi. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut Inna Allah astafa Adam wa Nuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam. Allah Taala sebut, Allah Taala kata Allah memilih Adam. Tuan-tuan, macam kita bacakan kitab ini pada permulaan kitab ini kita ceritakan panjang lebar tentang riwayat hidup Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam mulianya baginda kerana baginda ini diciptakan biadillah, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mulia ataupun tidak ada yang hebat seperti mana Nabi Adam alaihi salam yang dilahirkan tanpa bapa, yang dilahirkan tanpa mak, dilahirkan pula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pula di dalam syurga, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada Nabi Adam itu Siti Hawa, dan berkembang biaklah generasi anak-anak Nabi Adam ini bermula daripada asal usul Nabi Adam. Maka Nabi Adam alaihi salam terpilih sebagai manusia pertama. Kemudian Allah Taala sambung wa Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Nuh awwalur rasulin, rasul yang pertama selepas daripada kurun yang ke-10 berlakunya pensyirikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awal rasulin, rasul yang pertama yang Allah utuskan untuk mengembalikan manusia daripada syirik kepada Allah kepada kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh juga kita dah cerita bagaimana Allah Taala sebut Nabi Nuh alaihi salam ini berdakwah selama 950 tahun. Alfasanatin illa khamsin, 1000 tahun kecuali 50. Bermakna berapa? 950 tahun Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah kepada manusia, dan hanya kata ulama hampir lebih kurang 70 orang saja yang beriman. Maknanya kalau kira 950 bahagi dengan 70, setiap 5 tahun baru seorang masuk Islam. Setiap 5 hingga ke 7 tahun baru seorang masuk Islam, baru seorang masuk Islam. Begitu tuan-tuan. Baik. Kemudian Allah Taala sambung wa ala Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, macam kita tahu seperti mana yang kita sebutkan dalam salam kita, dalam kita punya tahiyat akhir kita, kita juga mengucapkan salam kepada Nabi kita dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Juga kita selawat kepada keluarga
Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa seluruh keluarga Nabi Ibrahim? Kerana semua daripada keluarga Nabi Ibrahim juga Allah Ta'ala sebut nama mereka dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Daripada Siti Sarah munculnya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Semua keturunan daripada Bani Israel. Kemudian daripada Siti Hajar munculnya Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian munculnya keturunan-keturunan Nabi sampailah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mai daripada zuriat keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kalau tuan-tuan selalu nasyid kan tuan-tuan selalu nasyid apa? Salla alaikallahu ya Adnani. Adnan itu takwan Nabi yang ke-24. 3 daripada atas lepas daripada itu adalah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Itu nasyid yang selalu kita baca. Baik, kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala sambung wa ala imran 'alal alamin, dan Allah Subhanahu wa taala memilih juga Imran ini daripada kalangan orang-orang yang lain di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, persoalannya kenapa Imran? Baik, ulama menyebutkan Imran ini adalah daripada kalangan orang-orang soleh yang ada daripada generasi Bani Israel selepas daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bermakna selepas beberapa kurun, selepas Nabi Daniel, selepas beberapa orang Nabi lagi, maka muncullah Imran ini sebagai rujukan, sebagai alim ulama, sebagai orang yang disandarkan untuk apa-apa yang nak ditanyakan oleh orang masyarakat Bani Israel ketika mana di Palestin, ketika mana di Baitul Maqdis pada masa. Baik, tuan-tuan, Imran dia ada seorang isteri yang bernama Hana. Yang bernama Hana ataupun ada sebagai riwayat kata bernama Hana. Ada yang mengatakan Hana, ada juga yang mengatakan Hanna. Hanna. Baik. Kemudian daripada situlah Allah Subhanahu wa taala mulakan cerita bagaimana Imran ini dan juga Hannah ini dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menginginkan zuriat keturunan yang Allah Subhanahu wa taala akan sambung cerita dalam lepas ni. Allah Subhanahu wa taala sambung zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala kata sebahagian daripada keturunan daripada sebahagian yang lain Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian selepas daripada itu Allah taala sambung idz qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Allah taala sambung, Allah taala kata ketika mana isteri kepada Imran ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, isteri Imran kita sebut tadi nama dia apa? Hannah. Nama dia Hannah ataupun nama dia Hannah. Dia sebut, dia kata Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia kata ya Allah, dia kata ya Rabb, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia kata ya Allah, aku bernazar kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku kelak ini akan menjadi hamba yang akan mengabdikan diri kepadamu. Fataqabbal minni, maka engkau terimakanlah permohonan hajat. Tuan-tuan, isteri Imran ini dia bernazar. Tuan-tuan, apa hukum nazar? Nazar ni hukum dia wajib. Cuma nazar ni kata ulama hanya kepada benda-benda yang baik-baik. Kalau benda yang jahat dia tak jadi nazar. Contohnya, kan dulu pernah viral dulu. Ada satu orang penyokong Johor Darul Takzim. Ni maaflah kalau ada penyokong Johor. Dia kata apa? Dia kata kalau main bola nanti kalah dengan KL City. Kan ada satu piala apa, saya pun lupa dah, dalam 2 tahun lepas aku kalau tak salah. Johor memang kita kenal di satu tim yang cukup kuat. Jadi penyokong dia yakinlah jumpa dengan tim apa pun mesti boleh makan.
Tiba-tiba di final bertemu dengan KLCT. Salah seorang penyokong dia kata apa? Kalaulah Johor kalah, saya akan lari telanjang bogel, pusing satu Johor. Dia sebut ni, dia sebut. Tengok tuan-tuan, Johor kalah sungguh. Johor kalah sungguh. Jadi persoalannya, adakah dia tu memang nak kena lari sungguh? Maka diperbincangkan. Sebenarnya benda ni dah sebut lama dah. Memang ada. Benda tu jelas dah dalam kitab-kitab pun. Jadi bagi orang yang macam tu, dia tidak terhasrat ataupun terjadi dia punya nazar dia tadi tu. Tak jadi, tak gaduh dia nak telanjang, tak gaduh. Sama juga orang yang bernazar, dia kata sekiranya jadi macam ni, saya akan potong tangan, saya akan bunuh anak, saya akan, kalau benda-benda yang melibatkan kepada perkara yang buruk dan jahat, maka nazar dia tadi tu tak jadi. Melainkan kepada benda yang baik. Dia kata sekiranya saya lulus, anak saya lulus periksa, saya akan buat kenduri selama seminggu contoh. Saya akan berpuasa selama seminggu. Macam tu, itu memang dituntut dan wajib bagi seorang yang bernazar itu buat. Dan sekiranya dia mati, mesti waris dia yang akan tanggung buat, yang akan sambung dan juga tanggung buat apa yang dia nazar tadi. Isteri kepada Imran, dia nazar, dia kata, sesungguhnya ya Allah, apa yang ada dalam perut aku ini, aku bernazar muharrara supaya dia ni dijadikan seorang anak yang nanti aku akan letakkan dalam masjid, sentiasalah dia beribadat kepadamu ya Allah. Fataqabbal minni, maka engkau kabulkan hajatku ya Allah. Innaka antas sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala sambung, falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa. Baik, selepas daripada tu Allah Ta'ala pun takdirkan dia melahirkan anak tersebut. Inni wada'tuha unsa, tiba-tiba dia nak anak lelaki. Tuan-tuan, Maryam ni dia bernazar, mak Maryam ni dia bernazar nak anak lelaki. Tiba-tiba dia dapat anak perempuan. Dia kata, ya Allah, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, sesungguhnya aku ni melahirkan ataupun aku ni melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang telah kamu kandungkan, apa yang telah kamu lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa. Maka dia pun sebut, dia kata, anak perempuan tidak sama dengan anak lelaki. Anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Betul tak? Dia nak anak lelaki, tiba-tiba Allah takdir lahirkan Maryam anak perempuan. Tuan-tuan, ini bermaknanya apa? Tidak semua hajat yang kamu kehendaki Allah akan kabul mengikut kepada apa yang kamu nak. Melainkan Allah akan bagi mengikut kepada apa yang Allah kehendaki. Kita nak macam lain, Allah bagi macam lain. Kita nak rama-rama, tapi Allah bagi ulat bulu yang nanti akhirnya ulat bulu juga akan menjadi rama-rama. Cuma bukan pada masa ada yang kamu nak. Tuan-tuan, begitu. Kamu nak bunga, tetapi Allah bagi kaktus kepada kamu, yang kaktus itu juga bila besar, dia juga akan mengeluarkan bunga. Yang mungkin bunga itu bukanlah bunga yang kamu kehendaki, tapi dia juga mempunyai bunga yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai untuk kamu dapat. Tuan-tuan, maknanya apa? Allah beri seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tuan-tuan, sebenarnya rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar. Maryam ini nanti akan menggegarkan dunia dengan apa yang berlaku seperti mana yang kita tahu. Rupanya daripada Maryam nanti akan lahirnya Nabi Isa alaihi salam, yang mana akan mencetuskan kontroversi yang cukup hebat di kalangan Bani Israel pada masa itu. Yang tu kita akan cerita pada pertemuan akan datang. Tak dan kita cerita, cuma kita nak sebut sikit. Sebab nanti ada hubung kaitnya dengan Maryam, dan ada hubung kaitnya dengan Nabi Zakaria, dan ada hubung kaitnya juga dengan Nabi Yahya alaihi salam. Baik. Selepas daripada tu, maka dia pun sebut, dia kata, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iluha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka dia pun sebut, dia kata, sesungguhnya aku menamakan
anak ini bila dia lahir, dia tak berduka cita walaupun lahir anak tadi itu anak perempuan, dia nak anak lelaki tiba-tiba dapat anak perempuan, maka dia kata, wa inni samaituha, aku menamakan anak ini, aku menamakannya dengan nama Maryam. Tuan-tuan, aku menamakannya dengan nama Maryam. Tuan-tuan, dalam beberapa kitab disebutkan sunat kita meletakkan nama ini sama ada hari pertama ataupun hari yang ketujuh. Hari ketujuh pun boleh, hari yang pertama pun boleh. Dua-dua ada sandaran. Ada hadis yang menyebutkan, Nabi sebut kamu boleh meletakkan anak kamu, nama anak kamu pada hari yang ketujuh. Tuan-tuan, boleh letak nama pada hari yang ketujuh. Tetapi Nabi SAW ketika mana lahirnya Ibrahim, hari pertama Nabi letakkan nama Ibrahim. Nabi kata, aku menamakan anak ini seperti mana abikum, seperti mana nama bapa kamu ataupun nenek moyang kamu, iaitulah Ibrahim. Nabi letakkan anak Nabi itu dengan nama Ibrahim sejurus lahirnya hari pertama Ibrahim itu. Kan anak Nabi yang lelaki ada seorang nama Ibrahim, maka Nabi letakkan hari pertama. Maknanya boleh, sama ada hari pertama ataupun hari yang ketujuh nak letakkan nama, tidak ada masalah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wa zurriyataha minasyaitonir rajim, dan zuriat keturunan wa u'izuha wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan tuan-tuan, ini doa seorang mak. Dia kata, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah supaya anak aku ini dilindungi daripada syaitan. Anakku dan zuriat keturunannya nanti dilindungi oleh syaitan, tidak diganggu oleh syaitan. Tuan-tuan, bertepatan dengan ayat Quran ini, Nabi SAW sebut satu hadis. Nabi kata, ma min maulud, Nabi kata, tidak ada seorang pun yang dilahirkan illa wa syaitanu yamassuhu hina yulad, yang mana tidak ada seorang bayi pun kecuali syaitan akan mengganggu dia, akan menyentuh dia, akan mengganggu dia ketika lahir. Illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan juga anaknya. Maknanya apa? Siti Maryam ketika mana dilahirkan, dia tidak diganggu oleh syaitan, dan juga anak dia nanti iaitu Nabi Isa alaihi salam juga tidak diganggu oleh syaitan ketika mana dilahirkan. Sebagai riwayat mengatakan, tanda kata syaitan ganggu adalah budak tu dia akan teriak. Budak tu dia akan teriak. Cuma dari segi teori doktor, memang budak kena teriak. Kalau budak tak teriak, dia akan tampak sampai dia teriak. Pasal nak tengok dia ada suara ke tak, dia hidup ke tak budak ni. Jadi memang dia akan tampak sampai teriak. Tuan, kerja doktor ni kita nampak macam berlawanan daripada apa yang kita baca, tapi memang itu teori dia. Bagi depa itu teori yang memang depa kena buat, dan memang depa kena laksanakan macam tu. Kan saya ada tengok satu video macam mana budak tu keluar dalam keadaan tak bernyawa. Mungkin lemah lah kot dalam keadaan. Doktor cuba selamatkan dia, duk godek-godek tampak bawah tengah belakang ni. Kita tengok lama tuan-tuan, lebih kurang 7 minit. Dia kata lepas daripada 7 minit budak ni kembali hidup. Kalau doktor ni tak usah untuk selamatkan, tak tepuk, tak boyang-boyang kat dia tu, silap-silap budak tu kira walaupun dah lahir dah, tapi mati macam tu dah. Jadi teori doktor berbeza dah. Baik. Sehingga kata Nabi SAW, fayastahila sarikhan min masihi syaitan, sehingga dia akan berteriak keras kerana diganggu oleh syaitan. Ini Nabi sebut ni. Nabi kata tanda kata syaitan ganggu, budak tu dia akan teriak. Tapi bagi doktor, macam kita sebut tadi, memang doktor kena buat. Bagi budak tu nampak teriak dia tu, nampak biji mata dia tu keluar suara dia tu kuat keluar suara biji mata budak tadi tu, dengan tanda kata dia tu lahir dalam keadaan elok. Jadi dua orang yang tidak diganggu syaitan ketika mana dilahirkan, iaitulah Maryam dan juga anaknya Nabi Isa alaihi salam. Baik, ini hadis yang Nabi SAW sambung. Baik, tuan-tuan, dalam sebagai riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan ketika mana Maryam dalam kandungan Hana
ketika mana Maryam dalam kandungan Hana, pada masa tu dah pun Imran ni sudah meninggal dunia. Imran pada masa tu dah meninggal dunia. Dan ketika mana dilahirkan Maryam ini, pada masa tu menjadi perebutan antara orang-orang yang ada di sekitar kawasan. Kerana apa? Imran ni seorang alim ulama yang hebat dan dia ada ramai anak-anak murid. Dan pada masa tu anak-anak murid kepada Maryam, anak-anak murid kepada Imran ini masing-masing pakat berebut untuk nak jaga Maryam. Semua masing-masing nak ambil khidmat bakti balik kepada tok guru depa dulu ni. Oleh kerana tok guru depa Imran dulu ajak depa khidmat kepada depa, dan depa juga nak khidmat kembali kepada keluarga tok guru dengan cara nak jaga anak tok guru yang bernama Maryam ni. Maka dok orang berebutlah, aku nak jaga. Akhirnya dibuat macam mana? Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan dibuat undian. Undi itu macam mana? Undi dengan cara dibalingkan pen masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam longkang, masuk ke dalam parit, masuk ke dalam air. Pen siapa yang timbul, maka pen dialah yang akan menjaga Maryam, anak kepada Imran ataupun mak kepada Nabi Isa nanti. Maka tuan-tuan pakat balinglah pen ni, tengok pen siapa yang timbul, pena siapa yang timbul, alat tulis siapa yang timbul. Pendek cerita, baling-baling. Pada masa yang sama Nabi Zakaria alaihi salam juga baling. Baik, tuan-tuan, siapa dia Nabi Zakaria? Nabi Zakaria alaihi salam dia adalah abang ipar kepada Maryam. Bermakna Nabi Zakaria berkahwin dengan kakak kepada Maryam yang bernama Asya. Tetapi ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria ni bukanlah abang ipar, tetapi pak menakan. Bermakna mak kepada Maryam yang bernama Hannah tadi itu ada adik-beradik yang bernama Asya. Kemudian Nabi Zakaria berkahwin dengan Asya tu jadi pak menakan. Tetapi riwayat yang lebih kuat mengatakan Nabi Zakaria berkahwin dengan kakak kepada Maryam yang bernama Asya. Cuma perbezaan umur antara mereka dua ni jarak yang cukup lama, jarak yang cukup panjang. Sehingga kan Asya isteri kepada Nabi Zakaria dah kahwin lama dah, barulah lepas daripada tu lahirlah pula Maryam. Dan Maryam ini pula selepas daripada tu dia kehilangan ayah ataupun yang kita sebut tadi, pak dia yang nama Imran tadi meninggal dunia, kemudian disambung pula dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam berdasarkan undian yang dibuat tadi. Baik, begitu. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sambung, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana fakaffalaha Zakaria. Maka selepas daripada tu, hasil daripada berkatnya doa Siti mak kepada Maryam ini, maka fataqabbalaha, Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan yang diminta oleh mak Maryam tadi itu. Wa ambataha nabatan hasana, maka Maryam tumbuh hidup membesar dalam keadaan yang baik. Dan fakaffalaha Zakaria, dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria jaga dalam keadaan yang baik. Kullama daqala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tuan-tuan, satu hari ketika mana Maryam dia duduk di mihrab dia. Mihrab ni macam satu bilik, macam satu hujrah, satu bilik untuk nak beribadat. Di situ Maryam duduk. Pada masa tu Nabi Zakaria ni dia selalu jaga. Dialah yang sara, dialah yang bagi makan, dialah yang bagi segala-galanya. Tiba-tiba Nabi Zakaria alaihi salam dia masuk, wajada indaha rizqa. Di sisi duduk di sisi Maryam itu ada rezeki, ada makanan. Maka peliklah Nabi Zakaria, maka Nabi Zakaria pun tanya, "Ya Maryam, anna laki haza?" Daripada mana hang dapat makanan ni? Dalam tafsir disebutkan Maryam punya makanan ni tuan-tuan dahsyat. Makanan yang ada di sisi Maryam itu tidak ada kepada orang lain. Maksudnya makanan yang dimakan oleh Maryam, makanan yang berbeza musim dengan orang lain makan.
Ketika orang makan makanan musim panas, dia makan makanan musim sejuk yang tak boleh orang cari melainkan pada musim sejuk. Ketika mana orang makan pada musim sejuk, dia pula makan makanan yang musim panas yang tidak ada pada musim sejuk. Maknanya cukup pelik. Makan ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadha?" Daripada mana hang dapat makanan ni wahai Maryam? Maka dia pun sebut, dia kata apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Maryam ini seorang wanita yang cukup mulia, seorang wanita yang cukup hebat, seorang wanita yang satu-satunya nama dia yang Allah Subhanahu wa taala rekod dan Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan saya sebut banyak kali dah, Maryam satu-satunya nama perempuan yang Allah sebut kat dalam Al-Quran berbanding nama-nama yang lain. Tidak ada nama perempuan yang Allah sebutkan nama kecuali nama Maryam saja. Selain daripada tu, isteri Nabi Nuh alaihi salam, Imra'atan Nuh wa Imra'atal Lut, Allah semua gunakan dhamir saja, semua gunakan ganti nama. Imra'ata Imran, isteri kepada Imran juga Allah cuma gunakan ganti nama. Zaujah, isteri kepada isteri macam ni, semua Allah cuma gunakan kata ganti nama. Tetapi Maryam, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas nama Maryam untuk nak backup menjadi satu nama sebagai bukti kata Nabi Isa alaihi salam anak kepada Maryam, mak kepada Nabi Isa ataupun anak kepada Imran yang kita sebut pada pagi. Baik, tuan-tuan, kita nak baca hadis dan kita nak huraikan sikit bagaimana Maryam ini, bagaimana ada yang menyebut sebahagiannya mengatakan Maryam ini kakak kepada Nabi Harun alaihi salam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran faqalu alastum taqra'una ya ukhta Harun qultu bala qalu wa Musa qabla Isa ma kana falam adri ma ajibuhum faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Artinya daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan aku ke satu negeri yang bernama Najran. Seorang sahabat nama dia Mughirah bin Syu'bah, Nabi hantar dia pergi satu tempat nama dia Najran. Bila dia sampai di Najran, tuan-tuan, Najran ni tempat yang penuh dengan orang-orang Kristian, penuh dengan orang-orang bangsa Nasrani yang dia ini beriman dengan Nabi Isa alaihi salam dan cukup berpegang dengan mak kepada Nabi Isa, iaitu Maryam. Ataupun hari ini dalam kitab Bible digunakan dengan nama apa? Nama Mary. Digunakan dengan nama Mary. Tuan-tuan, bagi mereka Mary, Jesus itu satu susuk tubuh, dua susuk tubuh yang cukup mulia dalam agama mereka. Dan tuan-tuan, insya-Allah pertemuan akan datang kita nak kupaskan sikit beberapa pendapat-pendapat yang disebutkan pada sisi mereka. Dalam Bible, dalam kitab yang lama disebutkan tentang beberapa riwayat-riwayat yang dipercayai oleh agama Kristian yang kita akan sebut nanti. Baik. Bila sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah ni sampai di situ, maka dia ditanya oleh orang-orang Kristian yang ada di situ. Alastum taqra'una ya ukhta Harun? Dia bertanya kepada Mughirah bin Syu'bah ni, bukankah kamu orang-orang Islam membaca ayat Al-Quran yang bermaksud wahai saudara perempuan kepada Harun? Dia bertanya kepada Mughirah, wahai Mughirah, hampa baca Quran kan? Bukankah dalam Quran hampa ada satu ayat yang kata wahai saudara Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun? Kan bukan dalam ayat Quran hampa ada baca macam tu kah? Tuan-tuan, ini maknanya apa? Bagi orang-orang Kristian juga, sebahagian besar daripada mereka juga mengkaji Al-Quran
untuk nak menjatuhkan kita. Tuan, orang-orang bukan Islam, mereka bukan kecil anak, tuan-tuan. Kita yang baca Quran pun kadang-kadang tak kemas macam mereka. Mereka bukan sekadar baca, mereka kaji, mereka amal, mereka hafal, bahkan lebih daripada kita, tuan-tuan. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok, ada beberapa paderi-paderi besar yang mereka betul-betul mengamalkan ataupun baca daripada Al-Quran ni dan mereka hafal untuk berhujah dengan orang-orang Islam yang main berhujah dengan mereka. Kalau tuan-tuan tengok beberapa siri ketika mana Dr. Zakir Naik berhujah dengan beberapa orang paderi, beberapa video yang kalau zaman tuan-tuan dulu, video Ahmad Didat, kalau tuan-tuan tengok, mereka juga berhujah dengan Al-Quran untuk nak menangkis apa yang disebut dalam Al-Quran seolah-olah macam Quran kita salah. Tapi bila kita balik, kita juga baca, kita juga hafal, kita juga tengok tentang tentang masalah perbandingan agama, kita boleh menepis ataupun menangkis hujah-hujah mereka. Tuan, ini bukannya sebarang orang, tuan-tuan. Kalau tanya kita silat-silat, kita pun tak boleh jawab. Baik, sahabat Nabi, dia ditanya dengan soalan macam tu, qultu bala, maka dia pun kata betul, memang betul. Kami baca macam tu dalam Al-Quran. Maka dia pun jawab balik. Dia kata qalu wa Musa qabla Isa ma kana. Maksud hampa, ini bagi orang-orang Kristian ni, depa hujah balik dengan sahabat Nabi ni. Depa kata, maksud hampa bila hampa baca macam tu, ayat Quran yang hampa sebut tu, maksud hampa, adakah Nabi Isa alaihi salam itu sebelum daripada Nabi Musa alaihi salam? Depa kata, adakah hampa mengatakan Nabi Isa alaihi salam itu sebelum daripada Nabi Musa? Maknanya Nabi Musa kemudian Nabi Isa dulu. Sedangkan Nabi Musa terdahulu, Nabi Isa kemudian. Nabi Musa itu nabi kepada bangsa Yahudi, kemudian Nabi Isa itu nabi kepada bangsa Kristian. Kami berpegang dengan Nabi Isa itu kemudian selepas daripada Nabi Musa. Macam mana Al-Quran hampa boleh mengatakan Nabi Isa itu sebelum daripada Nabi Musa? Tuan-tuan, ini yang kata pandai. Dia pandai kali. Dia pandai hujah, dia pandai pusing supaya kita jadi nampak penuh. Falam yadri ma ujibuhum, maka sahabat Nabi ni dia tak ada jawapan. Dia kata dia tak tahu, dia kata dia tak ada jawapan. Tuan-tuan, ini salah satu kunci ilmu. Kita kalau kita tak tahu, kita kata tak tahu. Kita jangan buat kepala tahu. Kita jangan habaq kata kita tahu, yang kata kita tak tahu, sedangkan orang tak tahu kata kita tak tahu. Sedap ayat. Siapa dia jadi sebut ayat tu. Kita tak tahu, tiba-tiba kita habaq ke orang kata kita tahu, sedangkan kita tak tahu. Kita duk cerita ke orang kata kita tahu, sedangkan orang tak tahu yang kita tak tahu. Ayat tu. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, sahabat Nabi ni dia memang dia tak tahu. Dia sebut kata dia tak tahu. Falam adri ma ajibuhum, dia tak jawablah oleh kerana dia tak tahu. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Maka dia kembali balik kepada Nabi dan dia cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, aku jumpa dengan beberapa orang Kristian, kemudian orang Kristian tanya aku macam ni, aku tak boleh jawab. Nabi pun jawab kepada sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah ni. Nabi kata, ala akhbartahum annahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihina qablahu. Nabi kata, kenapa kamu tidak memberitahu mereka bahawa mereka selalu menamakan anak-anak mereka dengan nama Nabi ataupun nama orang-orang soleh sebelum daripada mereka? Maksudnya Nabi kata, sebab apa hang tak jawab dekat mereka? Mereka sendiri pun ada meletakkan nama-nama yang pernah hidup dulu ni. Kalaulah Nabi Daud alaihi salam itu sebelum daripada mereka, kalaulah Nabi Yusuf alaihi salam itu sebelum daripada mereka, kalaulah Nabi Nuh alaihi salam itu sebelum daripada mereka gunakan nama itu, adakah nama yang mereka gunakan itu orang yang sama yang ada dulu? Kita gunakan nama kita Zakaria. Adakah Zakaria kita ni bapa kepada Nabi Yahya yang dulu tu? Anak kita nama Yahya, tiba-tiba Yahya, orang Yahya hanglah pak kepada Nabi Yahya. Mai ikut mana? Sedangkan nama saja, digunakan nama saja. Maka Nabi sebut, Nabi kata mereka pun guna juga dengan nama yang sama Nabi-Nabi terdahulu dan orang-orang soleh yang guna. Baik. Keterangan hadis.
Baik, kita nak tengok ni. Benarkah Maryam itu kakak kepada Nabi Harun alaihi salam? Sebab ayat Quran ini memang Allah Taala sebut ya ukhta Harun. Keterangan hadis. Kata tuan kitab kita, ulama berbeza pendapat tentang pengertian ayat 28 surah Maryam yang bermaksud wahai saudara perempuan Harun, ya ukhta Harun. Memang ada ayat itu, tapi ulama berbeza pendapat apa tafsiran ayat daripada ayat Quran itu. Pendapat pertama, Harun bukanlah saudara Maryam. Ayat ini membawa makna perumpamaan Maryam seperti Nabi Harun dari sudut rajin beribadat dan berbuat baik dan menjaga kehormatan diri. Riwayat yang pertama ataupun pendapat yang pertama mengatakan ya ukhta Harun itu membawa maksud bahawa sifat yang ada pada Nabi Harun alaihi salam itu ada juga kepada Maryam, iaitu seorang yang rajin beribadat, seorang yang baik, seorang yang lemah lembut, seorang yang menjaga kehormatan diri, itu ada kepada Nabi Harun alaihi salam. Maka diumpamakan seolah-olah dia ni adik kepada Nabi Harun alaihi salam. Hang ni samalah macam kawan ni. Dan kita pun selalu juga sebut macam tu. Hang ni sama lah macam dia ni, suka buat macam kawan ni, suka bercakap macam kawan ni, suka macam tu lah. Maka diumpamakan dia tu seperti kawan tu. Tapi tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, tapi hubungan yang cukup jauh. Tapi digunakan seolah-olah macam sama. Macam kita lah tuan-tuan, kalau satu orang ceramah dia tu seumpama macam ceramah kawan tu, dia akan kata hang cakap macam kawan tu cakap lah. Nada hang ceramah, lenggok hang ceramah macam kawan tu ceramah lah. Padahal ada kena adik-beradik ke, pergi mengaji sekali ke, duduk sekali ke, tak pun. Tapi kemungkinan nak dekat sama. Begitu. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, Nabi Harun alaihi salam memang saudara kepada Maryam. Ini apa pendapat yang kedua ni, dia kata Nabi Harun alaihi salam itu memang saudara kepada mak kepada Nabi Isa yang bernama Maryam tadi ni. Kata tuan kitab kita, pendapat ini agak pelik. Bagaimana Maryam boleh dikatakan saudara kandung kepada Nabi Harun sedangkan jarak mereka berdua jarak yang sangat jauh? Tuan-tuan, pendapat ni peliklah sikit. Macam mana mak Nabi Isa, Maryam itu adik-beradik kepada Nabi Harun, sedangkan Nabi Harun dan Nabi Musa tu hidup tu lama dulu. Tuan-tuan, kalau kita baca balik Musa kan, Nabi Zakaria Nabi Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dah berapa generasi punya baru nak sampai di antara Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi kata tuan kita pendapat ni pendapat yang syaz, pendapat yang pelik, pendapat yang gharib. Nampak macam pelik pendapat ni. Macam mana boleh kata mak Nabi Isa mak Nabi Isa Maryam itu saudara kandung ataupun kena adik-beradik dengan Nabi Harun alaihi salam. Baik, pendapat yang ketiga. Yang ni pendapat yang ketiga, memang Maryam mempunyai saudara kandung yang bernama Harun. Tetapi Harun ini bukanlah Nabi Harun alaihi salam, abang kepada Nabi Musa alaihi salam, tetapi Harun ini seibu sebapa dengan Maryam. Dalam satu pendapat lagi mengatakan Imran itu dia ada anak seorang lagi, anak lelaki yang bernama Harun. Harun bin Imran. Sebab apa tuan-tuan? Memang ulama sebut Nabi Harun alaihi salam juga bin Imran. Nabi Musa alaihi salam juga bin Imran. Dan Nabi Musa ada kakak. Kan dulu kita cerita ketika mana Nabi Musa alaihi salam bila dilahirkan disampaikan berita oleh kakak Nabi Musa. Kakak Nabi Musa sampai berita dekat mak dia, mak berita tersebar bahawa Firaun nak bunuh semua anak lelaki. Maka mak kena cepat-cepatlah buat macam mana jalan penyelesaian. Maka Allah wahyukan kepada mak Nabi Musa masuk dalam tong, hanyutkan Nabi Musa. Kemudian bila Nabi Musa duduk dekat di sana bersama dengan Firaun, bersama dengan Asyah isteri Firaun, maka pada masa tu mereka cari ibu susu.
kakak Nabi Musa ni lah yang balik pi bagi tahu dekat mak dia, mak ada satu tawaran kerja untuk nak jadi mak susu kepada kepada bayi yang duduk dekat Firaun. Maka pendek ceritanya, memang mak Nabi Musa lah yang menyusu Nabi Musa walaupun duduk di istana Firaun. Dan kakak itulah dikatakan nama dia juga adalah nama Maryam. Nama itu adalah nama Maryam. Dia juga Maryam bin Imran. Ataupun dia tu bukan nama Maryam, tetapi dia kakak kepada Nabi Harun dan kakak kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun Imran ini dia ada abang ataupun adik yang bernama Imran, dia ada anak yang bernama Harun, kemudian ada bernama Asyah, isteri kepada Nabi Zakaria, dan dia juga ada anak yang kita sebut tadi bernama Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Dia diberi nama Harun sempena mengambil keberkatan nama Nabi Harun alaihi salam. Nama Nabi Harun, abang kepada Maryam ini, diambil sempurna dengan nama Nabi Harun lah. Keberkatan daripada Nabi Harun, maka dia juga diletakkan dengan nama Harun, saudara kepada Maryam. Pendapat ketiga ini adalah pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipilih oleh ulama. Pendapat yang kuat mengatakan Maryam itu bukan saudara kepada Nabi Harun. Memang dia ada saudara juga, tapi nama dia nama Harun, tapi bukan ada kena-mengena dengan Nabi Harun, abang kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita bincang ataupun yang kita baca pada pagi ini, boleh kita ambil pengajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala beri penerangan kepada kita tentang kisah Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihi salam, dan anak kepada Imran, keluarga soleh yang Allah Subhanahu wa taala rekod dan Allah Subhanahu wa taala rakam nama dia dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, untuk pertemuan akan datang, saya nak sambungkan kepada tuan-tuan tentang lanjutan kisah apa yang berlaku kepada Maryam. Sebab apa tuan-tuan? Saya kira tak lengkap sekiranya kita tak cerita apa yang berlaku kepada Maryam dan bagaimana proses dilahirkan Nabi Isa alaihi salam dan apa yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Kerana itu semua Allah Subhanahu wa taala rekod dan Allah rakam ke dalam Al-Quran. Sebab kisah dia kisah yang cukup menarik, dan kita sebagai orang Islam, apatah lagi kita pula berbeza bacaan kita, cerita yang kita harus pegang berbeza dengan cerita yang dipercayai oleh orang-orang Kristian, yang saya kira wajib untuk kita tahu bagaimana jalan cerita dia, apa yang berlaku dan apa yang dilalui oleh Maryam mak kepada Nabi Isa dan lahirnya Nabi Isa alaihi salam, dan apa pula yang berlaku kepada Nabi Isa dan umat Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala sebut depa ini sebagai golongan Al-Hawariyun. Tuan-tuan, satu-satunya golongan, satu-satunya pengikut yang ada gelaran. Sahabat Nabi tak ada gelaran, tapi sahabat-sahabat kepada Nabi Isa alaihi salam ada gelaran. Golongan Al-Hawariyun yang kita akan cerita, yang kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini ada manfaat, ada kebaikan kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna. La tuzigh barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.
Tuan-tuan lupa saya maklumkan, insya-Allah pertemuan akan datang saya tak dapat hadir bersama-sama dengan tuan-tuan kerana saya akan mengajarkan umrah pada minggu depan. Jadi pertemuan akan datang, tuan-tuan akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim, insya-Allah. Jadi kita nak sambung cerita ni lepas saya balik. Lepas saya balik pula nanti kita akan sambung cerita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.